النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الراحمين أهل سلسلة القدرية ونقشبند وجميع الأهل خصوصا حضرة سلطان أولياء غوث الأعظم قطب العالمين قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ القاسم جليل بغداد سيد الشيخ خطيب شنبا حضرة الشيخ طلحة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد سيد الشيخ صاحب وفتاج العارفين رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين في عافيتي يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nabi wa ala alihi wa sallim tasliman. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitabih an-nasa'ih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah wa nafa'na bi ulumihi fi darain amin radhiyallahu ankum. Muka surat 364. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, talabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib atas setiap muslim. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah fardu sesudah menunaikan fardu sembahyang. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula ash'atha aghbara yutilus safar yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Sesungguhnya Tuhan itu adalah baik, tiada menerima dari hambanya melainkan yang baik saja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum mukminin sebagaimana Dia telah memerintahkan para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan Allah berfirman lagi, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula tentang seorang yang berlayar jauh, sedang rambutnya kusut masai, berdebu kerana pelayaran yang begitu jauh. Ia mengangkat kedua belah tangannya arah ke langit seraya menyeru, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Manakala makanannya dari yang haram dan minumannya dari yang haram dan pakaiannya juga dari yang haram, malah perutnya telah selamanya diisikan dengan makanan yang haram, bagaimana ia boleh dikabulkan? Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh dari yang haram. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih utama dengannya. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi,
la an taj'ala fika turaban khairun lahu min an taj'ala fihi ta'amun haramun. Seandainya anda meletakkan tanah di dalam mulutmu adalah lebih utama dari meletakkan di dalamnya makanan yang haram. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, maniktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi wa in tarakahu khalfa zahrihi illa kana zadahu ilan nar. Barang siapa mengumpul harta dari jalan yang tidak halal, kelak apabila ia bersedekah tidak akan diterima sedekahnya, dan jika ia membelanjakannya tidak akan diberkati perbelanjaannya, dan jika ditinggalkannya sebagai harta pesaka, akan menjadilah harta itu sebagai kayu api yang bakal membakarnya di dalam neraka. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, manishtara thawban bi'asharati darahima wa fihi dirhamun haramun lam tukbal lahu salatun mada ma'alai. Barang siapa membeli suatu pakaian dengan harga 10 dirham, di antaranya 1 dirham yang haram, nescaya Allah tidak akan menerima daripadanya satu sembahyang pun selagi pakaian itu masih membungkus tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kitab Nasihat Agama Wasiat Iman dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'anallahu bi'ulumihi bidaraini amin. Iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib atas setiap muslim. Maka hukumnya adalah wajib atas setiap muslim apabila bertugas bekerja, sumber rezekinya mesti datang daripada yang halal. Dan juga wajib setiap orang apabila memasukkan makanan rezeki di dalam perutnya, pastikan makanan dan minuman itu pun adalah daripada yang halal. Maka barang siapa yang memakan yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya selama makanan yang haram itu berada di dalam tubuh badannya. Telah berkata sebagian para ulama, apabila seseorang memakan makanan yang haram, maka mau ataupun tidak mau, seluruh anggota tubuhnya akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia memakan makanan yang halal ataupun dia mencari daripada sumber yang halal, mau tidak mau, secara otomatis seluruh tubuhnya, anggotanya akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sini kita dapat melihat sesungguhnya jikalau pada hari itu, alhamdulillah, tubuh badan kita ini iaitu senang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama kita merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah insya-Allah rezeki yang kita makan itu adalah makanan yang halal, dan juga sumber rezeki yang kita dapat itu adalah daripada sumber yang halal. Tetapi jikalau pada hari-hari yang mana kita melihat kita sudah mula melambat-lambatkan sembahyang kita, yang lebih parah lagi meninggalkan solat kita, ataupun yang lebih lagi parah lagi adalah apabila seseorang bermula untuk melakukan maksiat, maka lihatlah kembali kepada makanan yang kita makan pada hari itu, dan juga kepada sumber rezeki yang kita dapat pada hari itu ataupun pada hari yang sebelumnya. Kemungkinan besar iaitu rezeki yang kita makan itu adalah sumber daripada yang haram ataupun daripada yang syubhat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita iaitu mencari yang halal bukan sunnah, tetapi wajib mencari yang halal bagi siapa? Setiap muslim. Setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul wajib mencari yang halal. Wajib
memastikan makanan dan minuman yang dia makan dan minum adalah daripada sumber yang halal. Dan juga seseorang yang bertanggungjawab atas keluarganya, bukan hanya sahaja dia sahaja yang memakan makanan yang halal, dia kena memastikan bahawasanya dia memberikan ahli keluarganya pun daripada rezeki yang halal. Kerana apabila dia memberikan ahli keluarganya, orang-orang yang di bawah tanggungannya, makanan dan minuman yang haram, ataupun makanan itu halal, minuman itu halal tetapi sumbernya haram, maka dia juga bertanggungjawab nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal adalah fardu sesudah menunaikan fardu sembahyang. Jadi begitu tinggi sekali Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajipan yang mencari yang halal, yang mana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya selepas sembahyang fardu. Selepas solat fardu yang mana itu wajib atas setiap muslim, maka wajib juga kita mencari rezeki yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya kepada semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sama ada Allah memberikan seseorang itu rezeki yang banyak maupun yang sedang maupun yang sedikit. Tetapi yang kita minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang halal, rezeki yang baik dan rezeki yang barakah. Rezeki yang barakah adalah rezeki yang mana walaupun diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sedikit tetapi mencukupi, malahan lebih daripada mencukupi. Itu dinamakan rezeki yang barakah. Seperti mana yang telah diberikan rezeki yang barakah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an sedang dalam keadaan yang sangat lapar. Maka dia mengharapkan belas kasihan daripada salah satu sahabat, yang mana dia mengharapkan salah seorang daripada sahabat itu akan menjemputnya ke rumah untuk memberikan dia makan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang dinamakan sahabat Ahlu Sufa, yang selalu berada di Masjid Nabawi Syarif, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan iktikaf di situ bersama beberapa sahabat yang lain dan melakukan banyak ibadah kepada Allah seperti solat sunat, membaca Quran dan muzakaratul ilm. Maka satu ketika dalam keadaan sangat lapar, beliau melihat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, datang kepadanya dengan mengharapkan Sayyidina Abu Bakar akan mengajaknya ke rumah. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengajaknya ke rumah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Maka akhirnya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Hurairah malu, segan untuk menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ingin makan atau minum kerana dalam keadaan lapar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, iaitu imam bagi semua para rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya, mengetahui dan mengenal apa yang tersirat di dalam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dibawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an kepada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada salah satu istrinya, iaitu, adakah engkau mempunyai makanan boleh kita berikan kepada Abu Hurairah? Maka salah seorang pada istrinya mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak ada apa-apa di rumah kami melainkan semangkuk susu yang baru dihadiahkan kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar ini, maka Abu Hurairah sudah mengetahui bahawasanya semangkuk susu itu akan diberikan kepadanya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya dan paling pemurah sekali sifatnya. Maka Nabi pun bertanya kepada Abu Hurairah, yang tadi kamu duduk di belakang itu, di Ahlu Sufa itu, ada beberapa daripada kamu, sahabat-sahabat ada berapa bilangannya, jumlahnya?
Maka Abu Hurairah mengatakan ada jumlahnya dalam sekitar 70 orang. Maka Nabi SAW menyuruh, memerintahkan Abu Hurairah radhiyallahu an untuk memanggil semua para sahabat untuk datang kemari dan untuk diberikan susu itu, dan diberikan semua sahabat untuk dapat meminum susu yang barakah itu yang datang daripada rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang sederhana, rumah yang tidak besar, tetapi mempunyai keberkahan yang luar biasa. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu memanggil. Maka para sahabat memasuki rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berantri, queue up untuk dapat meminum susu daripada mangkuk itu. Maka subhanallah, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberkati makanan itu, rezeki itu, maka mencukupi. Maka semua sahabat radhiyallahu anhum yang berada di Ahli Sufa dapat meminum susu itu, dan mereka tidak keluar daripada rumah Rasulullah SAW, melainkan mereka sudah kenyang. Maka akhir sekali Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah untuk meminum susu itu. Maka dipanggil Abu Hurairah, dan Abu Hurairah meminum susu itu sehingga kenyangnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah untuk minum kedua kalinya, dan sampai minum untuk 3 kalinya. Sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah dapat merasakan susu itu sampai ke jari-jariku, iaitu sudah kenyang. Dapatnya susunya itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat rezeki yang sedikit tetapi mencukupi dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, kerana rezeki itu adalah rezeki yang halal dan rezeki yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Khandaq pun telah memberikan ribuan para sahabat makan daripada tempat makan yang sedikit, dan mencukupi, memberikan semua para sahabat memakan makanan itu disebabkan keberkahan yang berada di rezeki itu. Maka oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk mencari rezeki yang halal, walaupun sedikit, tetapi ia mencukupi untuk kita, mencukupi untuk ahli keluarga kita, dan rezeki itu dapat menguatkan anggota tubuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni mempunyai sifat yang tamak. Sifat yang tamak ingin meningkatkan, menambah wang dolarnya, menambah asetnya, menambah hartanya. Dan jikalau dikuasai dengan bujukan nafsu dan godaan syaitan, maka mereka akan mula mencari yang haram. Wal'iyadu billah min zalik. Dan mereka tidak peduli daripada mana sumber rezeki itu datang. Dan itu adalah antara tanda-tanda kemusnahan hamba Allah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala awal-awalnya akan mencabut daripada hati hamba itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit dicabutkan daripada hatinya, dan sedikit demi sedikit akhlak-akhlak yang mulia pun dicabutkan daripada hatinya. Maka tinggallah di dalam dirinya iman yang lemah dan akhlak-akhlak yang tercela. Dan juga pada masa yang sama, na'udzubillah min zalik, jikalau dia berterusan di dalam keadaan yang seperti itu, maka kesemua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 5 waktunya tidak diterima oleh Allah kerana dia tidak mencari rezeki yang halal, dia tidak memakan makanan yang halal, tidak meminum minuman yang halal. Maka bagaimana doanya nak digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang mengeluarkan zakat dengan harta yang haram, wal'iyadu billah min zalik, ataupun memberikan orang lain berbuka puasa dengan rezeki yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal sekali kita kena cari rezeki yang halal. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberkati rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan rezeki kita. Allah akan tambahkan rezeki kita, dan Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah yang pemberi rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwar razzaq, dan dia adalah yang pemberi rezeki. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah,
seperti burung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dalam mencari rezekinya, maka sudah setentu-tentunya Allah akan memberikan dia rezeki yang banyak. Maka kita lihat haiwan, apabila setiap pagi burung itu keluar daripada sangkarnya mencari rezekinya dan bertawakal, menyerahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi Allah Daud alaihissalam dapat mendengar, iaitu tasbihnya burung-burung, iaitu haiwan-haiwan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa lagi kita? Sudah tentunya kita adalah sebaik-baik ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kitalah manusia yang mana Allah mengatakan laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Nabi Adam. Dan anak-anak Nabi Adam lebih mulia daripada semua makhluk yang lain. Maka perlulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha, kemudian bertawakal, dan berusaha kita pastikan usaha kita adalah usaha yang halal, yang berpanduan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah barulah rezeki kita akan diberkati oleh Allah. Anak-anak kita diberkati oleh Allah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang saleh. Kerana rezeki yang kita cari adalah halal. Kita memberikan mereka makan daripada rezeki yang halal. Kita memberikan isteri kita daripada makanan rezeki yang halal. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Isteri yang baik, suami yang baik, anak-anak yang baik, ibu-ibu bapa yang baik. Maka kesalehan itu akan terus. Generasi yang saleh, generasi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang baik akan berterusan. Walaupun nanti satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi jikalau kita mencari rezeki yang haram, wal'iyadzubillah min zalik, kita tidak peduli daripada mana sumber rezeki itu datang, maka kita memberikan makanan itu pada ahli keluarga kita, maka bagaimana kita nak mendapatkan anak-anak yang saleh? Bagaimana kita nak mendapatkan anak-anak yang akan mendoakan kita apabila kita telah meninggalkan dunia ini satu hari nanti? Kerana mereka daripada kecil memakan rezeki yang haram. Daripada kecil tidak diajarkan ibu bapanya untuk membaca doa sebelum makan. Sehingga kan Nabi SAW mengajarkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kepada kami rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami. Maka di sini Nabi SAW ajarkan kita menggunakan Allahumma barik lana, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Maka rezeki yang paling besar, yang paling penting, yang paling utama adalah rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itu haruslah kita mengambil serius dalam kita mencari rezeki yang halal, supaya doa-doa kita dikabulkan Allah Azza wa Jalla, seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah menyebutkan seorang lelaki Ash'atha akbar yutilus safar. Beliau berpakaian, kemudian sudah bercomot-comot dengan bekas-bekas debu daripada perjalanannya yang jauh. Orang yang musafir, perjalanannya jauh, perjalanannya memenatkannya, perjalanannya mengotorkan pakaiannya. Maka antara golongan-golongan yang dikabulkan doa mereka adalah orang-orang musafir. Orang-orang yang dalam pelayaran dikabulkan doa mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi aneh sekali Nabi SAW menyebutkan golongan ini, seseorang ini bermusafir tetapi doanya tak dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Dan dia yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Meminta Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu hajat. Tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun haram. Apa maksud pakaian yang haram? Pakaian yang haram adalah pakaian yang dibeli daripada wang yang haram. Ataupun pakaian yang haram adalah pakaian yang mendedah-dedahkan aurat. Maka itu adalah pakaian yang haram, yang mana akan mengundang kepada mata-mata yang khianat, yang melihat kepada aurat, wal'iyadzubillah min zalik, dan akan membawa kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghudhiya biharam, malah perutnya selamanya diisikan dengan makanan yang haram. Maka Nabi mengatakan fa anna yustajabu lak,
Fa anna yustajabu lidzalika? Bagaimana Allah nak kabulkan permintaan? Maka doa dikabulkan Allah Azza wa Jal adalah apabila kita mencari rezeki yang halal. Maka pada waktu-waktu seperti ini kita berdoa kepada Allah. Allah mengangkat segala kesusahan, kepayahan. Tetapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, bagaimana Allah nak angkatkan kesusahan, kepayahan yang kita menghadapi selama ini? Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah jadikan kita orang-orang yang mencari rezeki yang halal dan segala rezeki kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu akan meninggalkan dunia ini melainkan semua rezeki yang telah ditetapkan Allah kepadanya telah diberikan kepadanya. Maka tidak perlulah kita pusing dan tidak perlulah kita sangat risau sampaikan mengganggu hati kita daripada mengingati Allah dalam kita memikirkan soal rezeki kita. Usahalah. Usaha apa yang perlu kita usahakan. Kemudian tawakal, serahkan diri kita kepada Allah. Bukankah kita keluar rumah, Nabi SAW ajar kita membaca Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Saya menyerahkan diri saya kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dan tiada daya untuk saya melakukan ibadah. Wala quwata, dan tiada kekuatan untuk saya menolak segala kejahatan illa billah, melainkan dengan kekuasaannya Allah Al-Aliyyil Azim. Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Maka apabila kita keluar rumah, kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan kita. Kita minta Allah supaya Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan kita orang-orang yang baik, anak-anak kita yang baik. Seperti mana disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Disebabkan ibu bapanya, ayahnya orang yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala pelihara harta anaknya. Dan sebagian ahli mufassiri mengatakan anaknya ini iaitu cicitnya yang nombor 7 generasi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana abuhuma salihan. Adapun ayah bagi dua anak yatim ini, ayah bagi dua anak yatim ini adalah orang saleh. Disebabkan ayahnya orang saleh, Allah Azza wa Jal memelihara anak yatim ini, memelihara hartanya, memelihara agamanya, disebabkan ayahnya orang yang baik. Betapa ramai kita melihat pada hari ini, yang mana jikalau ibu bapanya, Masya Allah, orang-orang yang saleh, orang yang baik, maka akan diturunkan kesolehan itu, ketakwaan itu kepada anak-anaknya. Maka perlulah awal sekali memperbetulkan diri kita dulu. Jadikanlah diri kita orang yang baik. Apabila kita jadikan diri kita yang baik, insya-Allah orang-orang sekeliling kita menjadi yang baik. Bukan kita nak menjadikan orang lain yang baik, tetapi kita biarkan diri kita dalam kebinasaan. Wal'iyadu billah min zalik. Seperti mana Zainal Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra mengatakan, seseorang yang usaha untuk menjadikan orang lain yang baik, tetapi dia berada dalam kebinasaan, seperti mana dia menyalakan iaitu api di lilin dan dia membakar diri dia, dia letakkan api itu pada dirinya, tetapi dia menerangi orang lain tetapi diri dia sendiri terbakar. Nauzubillah min zalik. Maka oleh itu perbetulkan diri kita seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda bin nafsik, mulakan dengan dirimu. Insya-Allah apabila kita mula dengan diri kita dari segi menjaga diri kita adab zahir dan batin, insya-Allah orang-orang sekeliling kita akan menjadi orang yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh dari yang haram. Maka wal'iyadu billah min zalik, seseorang yang mencari rezeki yang haram, memakan rezeki yang haram, maka dia tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tidak ada jalan yang ketiga. Sama ada jalan masuk syurga ataupun mudah-mudahan Allah selamatkan kita masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah sekarang ini. Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu di dalam diri kita
Dia ilhamkan dalam diri kita yang jahat dan yang baik. Sesungguhnya yang menyucikan diri dia akan berjaya, yang mengotori diri dia akan celaka. Na'udzubillah min zalik. Orang yang menyucikan diri dia daripada segala yang haram dengan mencari yang halal, maka dia akan berjaya dunia dan akhirat. Orang yang mengotorkan diri dia dengan mencari yang haram, maka dia akan binasa dunia dan akhirat. Oleh itu, insafilah, taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan setiap dolar yang kita dapat adalah daripada sumber yang halal, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, api neraka lebih utama dengannya. Walauzubillah min zalik. Naam. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la anta ja'ala fi fika turaban khairun lahu min anta ja'ala fihi ta'amun haram. Seandainya anda meletakkan tanah di dalam mulutmu adalah lebih utama dari meletakkan di dalamnya makanan yang haram. Dan juga dihalang seseorang itu, yaitu dia membelanjakan hartanya yang haram dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti na'udzubillah min zalik, dia bermain judi. Dan bermain judi adalah haram. Kemudian dia menang, dan juga kemudian dia menggunakan wang itu untuk sedekah kepada masjid ataupun sedekah kepada anak-anak yatim, maka hukumnya haram. Kerana dia dapat daripada sumber yang haram. Sumber yang haram, tidak boleh kita menggunakan wang itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini laksana orang yang menyucikan baju yang bernajis. Orang yang cuci baju yang najis dengan air kencing, maka akan bersih ke tak baju itu? Tidak akan bersih, maka makin kotor. Kalau kita nak cuci baju kita ini, nak kena cuci dengan Clorox ataupun dengan sabun penyuci baju, barulah baju kita bersih. Begitu juga kita nak sucikan harta kita, kita nak dapat pahala daripada Allah Azza wa Jal, maka kita kena berikan, sedekahkan harta kita dalam ketaatan, tetapi harta kita itu mesti datang daripada sumber yang halal. Baik, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita insya-Allah taufik untuk sentiasa mencari rezeki yang halal. Moga-moga segala makan minum kita Allah Subhanahu wa taala memberkatinya, rezeki kita Allah memberkati, dan moga-moga Allah memberkati diri kita, ahli keluarga kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua sentiasa melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa beribadah kepada Allah, melakukan rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala yang diharamkan Allah Azza wa Jal, sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana atarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.